Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sementara menunggu kedatangan rakan-rakan yang berminat untuk ikut serta dalam perbincangan kita pada hari ini, saya mengambil peluang untuk tidak membuang masa, kerana pertama sekali untuk membudayakan ketepatan masa dalam masyarakat kita, dan yang kedua kerana kita masa adalah terhad pukul 5 kita tutuplah, tapi ini dah mula ramai nah. Tajuk kita pada hari ini ialah mencari jalan pulang dari perbalahan politik, ke mana dan bagaimana. Tuan Haji Harun ini sudah jadi satu ahli yang setia dalam perbincangan kita. Ini dah siri yang ketiga dia hadir. 3 ke 4 dah. Mudah-mudahan adalah rakan-rakan yang konsisten. Dalam minggu lepas kita banyak berbicara tentang perbalahan politik, tentang apa semua sekali. Maka yang berbangkitnya ialah kalau kita menginsafi diri, apabila kita sesat di hujung jalan, kita perlu balik ke pangkal jalan. Encik Muhammad Ilham dan Harziah Ghazali, Siddiq ni tak tahu mana Siddiq mana ni, Harziah mana. Boleh ke kita sama-sama berinteraksi pada hari ini? Jadi kalau kesimpulan dalam perbincangan lepas, kalau kita berkesimpulan bahawa perlu balik ke pangkal jalan. Cuma persoalannya, biasanya banyak kita boleh bercakap tentang teori. Hari ini pun saya hadir perbincangan jejaking dalam satu RTD yang dipengerusikan oleh Menteri Agama. Maknanya ideanya nak memperkukuhkan kedudukan laki-laki. Tapi teorinya tinggi lah. Tapi sampai pada peringkat melaksanakan teori itu, saya selalu sebut bahawa kebijaksanaan itu biasanya tidak terletak pada kemampuan kita untuk membentuk teori-teori dan idealisme yang tinggi, tetapi dapat dilihat pada kemampuan kita untuk merealisasikan idea yang kita bentuk itu dalam realiti yang ada. Mungkin maknanya idealisme itu satu yang kudus, satu yang kebenarannya tidak dapat dinafikan, terutama apabila idealisme itu berasaskan kepada wahyu dan sebagainya. Tapi selain itu, bagaimana nak merealisasikan idealisme itu persoalan yang lebih besar daripada membentuk idealisme itu sendiri. Ramai orang yang boleh bercakap tentang teori, tapi bila sampai kepada peringkat pelaksanaan ternyata gagal. Jadi di sini persoalan kita ini. Katakanlah kalau sekiranya kita ni setuju, semua pihak setuju untuk menginsafi diri, rasa perlu balik kepada kebenaran yang sebenar, balik ke pangkal jalan. Tapi bagaimana kita nak balik? Balik bagaimana? Kita ada berbagai-bagai parti politik. Lepas tu semalam ada lagi parti politik baru yang nak ditubuhkan dan kata dia ramai wakil rakyat nak masuk dalam parti politik itu. Jadi sampai
7, 8, 9, 10 parti politik ni, macam mana kita nak balik kepada pakal jalan, ya? Encik Harun, boleh start dah sementara orang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Datuk Profesor. Kalau tengok kepada tajuk perbincangan kita pada petang ini, bagaimana kita nak mencari jalan pulang. Asas jalan pulang kepada kemelut politik yang sekian lama kita hadapi, ya. Yang pertama sekali mungkin kita lihat kepada akar permasalahan sebenarnya apa yang kita sedang hadapi sekarang. Dan bagaimana, yang keduanya, bagaimana kita boleh terjerat dalam permasalahan ini yang sekian lama. Adakah kerana sistem politik kita sebegini rupa menyebabkan kita tidak ada jalan keluar, ya, dari permasalahan ini. Jadi dalam beberapa siri kita pada minggu yang lalu, kita ambil model katakan pilihan raya Amerika dalam pemilihan calon presiden, dan juga kita yang dekat kita dengan Indonesia, kan, bagaimana sistem mereka itu dapat mereda perebutan kuasa di kalangan ahli-ahli politik, walaupun mereka itu banyak parti politik di Indonesia, tetapi oleh sistem yang diamalkan di Indonesia itu pada selepas pemilu, ya, selepas pemilu di Indonesia itu kelihatan sistem mereka itu dapat menenangkan ketegangan politik, ya, negara itu. Jadi apa namanya, yang pertama tadi saya katakan, kita kena kenali dulu akar permasalahan yang terjadi, ya, dalam sistem politik kita. Dan yang kedua, kita apakah selama ini kita terjerat, terperangkap dalam sistem yang sukar untuk kita keluar bagi mencari satu jalan pulang kepada apa nama tu, konflik yang sekian lama di kalangan umat Islam di negara kita ini. Jadi mungkin ada faktor-faktor yang lain, ya, yang kita perlu fikirkan, di mana satu pendekatan ataupun satu wadah yang baru yang perlu dicari. Dia mesti ada pihak yang menjadi mediator, pihak yang menjadi perantaraan, ya. Sama ada mereka itu terdiri daripada pihak yang berkuasa, katakan Majlis Raja-Raja, ya, ataupun NGO. Pada pandangan Tuan Haji Harun, ya, agak apa akar masalahnya? Berakar umbi kepada apa? Maksudnya apa nama tu, tujuan kita berpolitik itu sendiri asalnya. Masing-masing mempunyai matlamat untuk apa nama tu, melaksanakan impian politik yang pada setengah pihak dia melihat itu sebagai suatu kewajipan agama, ya, kewajipan agama untuk memiliki kuasa, dan dengan kuasa itu dia dapat melaksanakan suruhan-suruhan agama lah. Itu maksudnya yang sama sekali. Jadi walaupun kita lihat apa nama tu, idealism itu memanglah betul, mungkin apa nama ni dalam konteks sirah Nabi itu sendiri, apa nama, dengan kuasa itu kita dapat melaksana. Kalau tanpa kuasa kita tak boleh nak buat apa-apa lah, kan. Itu matlamat dia lah, maksudnya. Kemungkinan dia bergantung kepada ideologi atau pembawaan politik masing-masing, ya. Okey, kalau begitu kita ambillah satu andaian. Satu daripada sebab kepada lahirnya perbalahan ini, yakni satu daripada akar-akar yang ada ialah masalah idealism, masalah ideologi. Jadi cuba kita boleh ulaskan dari aspek ini, apa yang membezakan dari segi ideologinya
ideologi perjuangan jadi antara parti-parti yang ada ni. Ini sebagai satu andaian lah, hipotesis dulu. Ya, jadi kalau kita lihat tujuan-tujuan penubuhan parti politik ini, ya, di antara yang lain itulah maksudnya kan, sama ada politik itu sifatnya yang berasaskan kepada agama untuk membela bangsa dan sebagainya, itu adalah puncak kepada ideologi itu adalah untuk mendapatkan kuasa dan melaksanakan apa yang digariskan dalam ideologi sesuatu parti politik itu. Jadi kalau kita dilihat di Malaysia ini, dia kelihatan rencam pelbagai etnik dengan pelbagai parti. Jadi di sinilah kita berada dalam satu sistem yang kadang-kadang kekuatan itu tak dapat kita satukan sepenuhnya. Ya, macam katakan kalau kita katakan dalam realitinya itu apa yang katalah dalam satu perbincangan sebelum ini, ya, kita telah membincangkan dari segi idealism atau ideologinya parti-parti politik dalam negara kita kepada dua blok. Satu blok parti-parti politik yang menjunjung tinggi idealism perjuangan, mempunyai idealism yang tinggi. Dan satu blok lagi parti-parti politik yang lebih pragmatis. Dia kata saya hanya melihat pada pembangunan. Agama untuk semua parti politik boleh kita berbincang. Macam mana tu? Kalau kita cuba sambung idea tu. Itulah kepada maksudnya bila berlaku sedemikian di antara dua ekstrem, dia bukan dua ekstrem, dia dua keberadaan kita tu. Yang pertama sekali tentang ideologi. Tapi tak apa, Cik Arun nak sebut ekstremis boleh. Sebab ada parti politik yang idealismnya tinggi dan dia ekstremis terhadap idealism tu. Dan satu blok lagi dia pragmatik tetapi dia ekstremis juga pada pragmatism. Maknanya kalau bertentangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan agama ke, moral ke, budaya ke sebagainya, dia kata kita lebih mengutamakan pembangunan. Ekstremisme itu tidak hanya berada pada ideologi-ideologi yang parti-parti ideologis, yang parti-parti pembangunan pun ekstrim juga, ekstrim ke arah pembangunan. Dah. Siapa dia nak tolong ni? Sebab saya ni suka mengasak macam tu supaya tak ada orang nak tolong kan, Prof. Yusof. Jadi dua-dua ada ekstremisnya kan. Bila kita merdeka dulu, saya ingat macam ni, ada macam tu Tengku, kita katakan dia ekstremis kepada pembangunan. Ada puak-puak yang dalam parti-parti agama ni ekstremis kepada idealism dia. Adakah hal seperti ini masih berlaku pada saat ini? Cik Arun? Kita ada lagi Ammar, Badruddin, kita ada lagi Ilham, ada Siddiq, ada Harizah, ramai ni. Cuba kita bantu perbincangan. Macam mana Cik Arun? Yalah, bila ada kepelbagaian, aliran dan sebagainya, dan masing-masing tidak dapat mencapai hasrat ataupun idealism. Jadi katakan parti yang bersifat Islamik, walaupun dia ada 3 negeri, ya, dia hanya boleh mencapai 3 negeri sahaja. Jadi apa yang dia boleh buat? Okey, katakan DAP pun sama juga di kawasan tertentu, apa dia boleh buat? UMNO pun macam tu juga, Bersatu pun macam tu juga. Jadi masing-masing tak sampai untuk nak melaksanakan apa yang diimpian tu sejak sekian lama dulu. Idealism itu memang tinggi, tetapi keupayaan untuk
berkuasa, dia tak boleh nak buat apa juga. Jadi bila berlaku sebegini dengan masalah-masalah pembangunan, masalah-masalah sosioekonomi yang sehari-hari kita sedang hadapi itu, seolah-olah parti-parti politik ini, walaupun mereka bergabung kuasa, tapi nampaknya mereka tidak dapat melaksanakan hasrat seperti mana dalam konteks bagaimana pembangunan itu boleh membawa kesejahteraan. Jadi dalam 2-3 hari ini kita melihat kenaikan harga barangan. Dalam bulan 12 ini dijangka inflasi akan meningkat dan sebagainya. Jadi persoalan-persoalan ideologi itu mungkin orang tidak nampak lagi. Seperti mana yang kita bincang pada minggu lepas tentang bahawa politik pembangunan itulah yang menjadi alternatif, bukan alternatif yang semestinya kita lihat. Jadi baik kalau kita pergi sekarang ni kita pergi kepada soal perbezaan ideologi. Okey. Sebelum kita attack mana-mana pertubuhan, kita pergi kepada dasar dulu. Misalnya dalam negara kita sekarang, apakah antara ideologi perjuangan yang ada itu sangat sukar untuk dikompromiskan? Sukar sangatkah untuk dikompromikan? Katakanlah PAS dengan Islamization-nya, UMNO dengan kebangsaannya, kemudian yang bersatu ni saya pun tak tahu dasar dia, apa tu DAP dengan sosialismenya, dan PKR pun saya rasa lebih kurang dengan sosialisme dia. Jadi susahkah kita nak kompromi? Tengok daripada perjalanan sejarah ini, saya rasa agak sukar untuk berkompromi. Mana tidak ada satu jalan yang boleh merapatkan perbezaan-perbezaan ini, sama ada di antara PAS ataupun UMNO dan sebagainya. Benda ini boleh, tetapi akibat daripada pembawaan kepimpinan politik itu pada satu masanya itu dia agak keras. Ya, misalnya kita melihat satu parti politik melihat perlembagaan itu dia tak dapat diterima sebagai satu perlembagaan penjajah, ya, pada satu masa. Kemudian atas asas apa pun kita tidak tahu, ya, tiba-tiba dia boleh pula menerima perlembagaan itu dan boleh pula membawa satu pendekatan untuk ke arah merapatkan jurang itu di antara orang-orang Melayu ini, ya. Jadi adakah persoalan itu atas kesedaran yang sebenarnya dalam usaha untuk nak melihat wujudnya suatu penyatuan ummah di kalangan orang Melayu dalam pelbagai perbezaan parti-parti ini. Jadi okey, sekarang ni cuba kita beransur ke arah bercakap tentang bagaimana kita nak balik ke pangkal jalan. Jadi kalau kita nak bagi kepada akar permasalahan, mungkin kalau ramai yang bercakap, mungkin ramai yang mempunyai pendapat yang tertentu. Jadi kalau kita kata kita perlu balik ke pangkal jalan, apakah yang ada di pangkal jalan kita itu? Jadi kalau semua pihak dapat melihat apakah sebenarnya persamaan-persamaan yang besar, kita buang dulu perbezaan-perbezaan itu. Kita lihat apakah persamaan-persamaan yang besar di kalangan kita ini, kepelbagaian parti politik ini. Dan kalau kita boleh terima, kita tolak dulu perbezaan-perbezaan yang kita fikir bahawa itu sebenarnya yang menghalang kepada penyatuan. Jadi kita boleh usahakan yang itu. Jadi pertama sekali iaitu kita melihat kita sudah tentu ada persamaan yang besar. Sebab apa? Sebab ideologi politik ini berteraskan kepada matlamat-matlamat yang murni sebenarnya.
Ya. Kan? Jadi kalau kita lihat di situ, pertama sekali perbezaan kita adalah untuk membawa negara ini ke arah kemakmuran bersama, Ya. ya, walaupun ada perbezaan-perbezaan, dan asas kepada persamaan ini, kita sudah ada asas-asas perlembagaan. Perlembagaan itu telah menjamin beberapa ruang, ya, yang boleh kita, maksudnya kita pegang sebagai teras, ya, yang peruntukan dalam perlembagaan itu. Dan itu yang pertama dah. Dan kemudiannya dari segi sudut yang lain, kalau kita boleh fikirkan bagaimana suatu usaha, inisiatif ke arah melihat kebersamaan ini. Walaupun sebelum ini kita dah lihat banyaklah, ya, banyak dah badan-badan NGO, inisiatif daripada golongan-golongan intelektual untuk nak menyatukan kembali, ya. Dan dalam MDN sendiri pun idea tu sudah ada, tetapi sebagai pemula, ya, untuk nak melihat kembali merapatkan jurang ini, ya. Jadi permasalahan di situlah kemungkinan manusia ini, kemungkinan dia ada ego dia, ada kumpulan yang ego dia sendiri dan sebagainya. Dan ini bukan tertakluk kepada sesiapa pun, tetapi di kalangan orang yang memahami, yang dikatakan memahami agama itu sendiri pun sukar sebenarnya untuk ya, menerima suatu bentuk, maksudnya sifat tolerance, ya. Jadi inilah kemungkinan asas yang boleh kita fikirkan kalau nak mencari jalan pulanglah, seperti mana yang Datuk katakan itu. Ini tadi Cik Harun kata kita boleh balik kepada dasar-dasar yang terdapat dalam perlembagaan kita. Adakah dalam perlembagaan kita itu dasar-dasar politik yang boleh kita jadikan panduan untuk kita merapatkan jurang perbezaan antara parti-parti politik kita yang ada? Ya, kita kena tengok berapa prinsip dari segi menjamin hak-hak dari sudut perlembagaan, ya, hak-hak kebebasan, hak-hak beragama, hak-hak dari segi kedudukan bahasa Melayu, kedudukan orang Melayu, bumi putera, ya. Jadi begitu jugalah tentang nilai-nilai dalam rukun negara, ya, yang menjadi asas sebenarnya benda-benda seperti itu. Jadi kalau masing-masing kembali kepada asas di mana perlembagaan itu menjadi teras kepada pemerintahan negara, dan kita tengok aspek-aspek apakah dalam perlembagaan itu yang boleh, ya, kita jadikan sebagai asas kepada penyatuan, ya. Kenapa? Di situ macam Datuk kata tadi itu, mungkin kita mencari ciri-ciri yang boleh kita jadikan perlembagaan itu sebagai asas awal lah, ya, sebagai asas, maksudnya jaminan tentang hak-hak masing-masing, hak berpolitik, hak melaksanakan ekonomi, hak melaksanakan soal-soal keagamaan, ya, budaya, pendidikan dan sebagainya. Jadi ini ciri-ciri yang kita boleh kenal pasti sekiranya semua pihak menerima perlembagaan itu sebagai, ya, asas untuk kita kembali mencari jalan pulang dalam membina suatu sistem ataupun negara yang kita harap-harapkan ini. Kalau begitu, mungkinkah saya boleh faham bahawa Encik Harun mencadangkan supaya kita mengikut model Indonesia. Indonesia, Pancasila masih lagi merupakan satu prinsip dasar negara dan masing-masing menghormati Pancasila. Saya pun tidak tahu perlembagaan sama ada Pancasila itu sebagai perlembagaan ataupun semacam rukun negara kita, tapi semuanya orang merujuk kepada Pancasila. Apakah itu tanggapan saya itu betul ataupun salah? Kalau di Indonesia itu
apa-apa pun dia kembali kepada yang disebut sebagai Undang-Undang 45 lah. Undang-Undang promulgasi kemerdekaan itu sebagai asas. Sebarang konflik panjang yang saya ikuti wacana-wacana itu, apa-apa pun mereka refer balik, rujuk balik kepada Undang-Undang 45 itu tentang itu Undang-Undang Dasar. Ya, Undang-Undang Dasar. Di situlah apa-apa pun kalau konflik dalam perbincangan ataupun wacana ataupun diskurs, saya tengok dia orang kembali kepada pepegang kepada itu sebenarnya. Itu ada asas bagi dia. Cuma kita di Malaysia ini perlembagaan itulah kita tengok apakah asas-asas dalam perlembagaan itu. Ya, kalau dulu setengah pihak dia tak boleh terima perlembagaan kerana dia kata perlembagaan itu undang-undang penjajah yang menghalang untuk nak melaksanakan hudud dan sebagainya. Jadi kemungkinan kenapa sekian lama, katakan beberapa puluh tahun yang dulu itu, kita menjadikan kita itu agak ekstrim, agak allergic kepada benda ini, tetapi sekarang kita boleh terima. Masalah dia iaitu masalah pembawaan politik sebenarnya. Ketika kita berada dalam suatu suasana yang nanti kalau kita balik kepada idea-idea yang pernah wujud, misalnya Tengku Razali dengan semangat 46. Maknanya semangat 46 itu balik kepada semangat asal. Dan baru-baru ini beliau juga balik sekali lagi membincangkan untuk kembali kepada semangat awal kemerdekaan. Jadi kalau dulu dia bercerita tentang semangat 46, tapi parti dia gagal, parti 46, dan dia cuba nak balik lagi. Apakah ini satu jalan pulang yang betul? Kalau Indonesia, kalau ada apa-apa masalah, dia balik kepada Undang-Undang Dasar tahun 45 dan kepada Pancasila. Kita pula, kita balik kepada semangat 46. Iaitu semangat kemerdekaan dan pembentukan negara merdeka pada waktu itu, dan kemudiannya balik sebagai satu perkara kedua dalam jalan kembali itu ialah kita punya rukun negara. Maknanya bolehkah kita katakan dalam konteks negara kita, apa yang boleh dijadikan sebagai tempat untuk kita pulang itu ialah semangat 46 dan perlembagaan itu sendiri serta juga rukun negara. Jadi semuanya cuba lupakan apa yang ada di hadapan kita. Apakah orang-orang yang mereka yang mahu memperjuangkan Islam sebagai suatu idealism yang tinggi dapat mempunyai ruang apabila kita mengatakan begitu? Kehendak mereka itu boleh dibina ataupun tidak berasaskan kepada semangat 46 dan rukun negara? Persoalan dia, semangat 46 itu sebenarnya apa? Semangat 46 itu ialah bila kita menentang Melayu Union, kita bersatu padu untuk menuntut kemerdekaan, semangat yang masih lagi murni, tidak lagi dipengaruhi oleh kegilaan kuasa, tidak lagi dipengaruhi oleh rebutan ekonomi, dan tidak lagi dipengaruhi oleh apa-apa yang ada sekarang ini sebagai rubbish, kata orang kan, sebagai satu benda-benda yang tidak mempunyai nilai dalam perjuangan. Kalau macam tu kita nak balik, maka artinya kita kena balik misalnya dari segi hak orang Melayu. Kita kata balik kepada wasiat raja-raja tentang hak istimewa orang Melayu. Kemudian balik kepada kedudukan asal macam Profesor Mat Ibrahim mengatakan bahawa negara ini sebenarnya negara Islam. Sebab tu dalam undang-undang di negeri-negeri masih menyebut bahawa negeri ini berasaskan kepada Islam dan sesiapa yang nak jadi menteri besar mesti seorang Muslim dan bla 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 bla. Apakah itu boleh menjadi asas untuk kita bincang balik?
kalau semangat 46 itu dapat dipahami dan merata di kalangan semua etnik Malaysia ini, ya, dan maksudnya kalau semua pihak dapat memahami semangat itu sebagai asas untuk satu sebagai satu jalan pulang kita sebenarnya itu. Ya, dan andaian kita, apakah mereka boleh terima? Katakanlah orang Sabah dan Sarawak, sejauh mana pengaruh 46, semangat 46 untuk menuntut kemerdekaan itu ada di Sabah dan Sarawak? Saya rasa perjuangan Sabah Sarawak agak terlewat daripada itu. Kan? Itu sedangkan tarikh kemerdekaan pun mereka mencadangkan supaya tidaklah 31 Ogos. Itu yang saya tanya Datuk tadi, apa semangat 46 tu? Kan? Adakah dia satu maksudnya bukan bentuk satu dokumen pun, kan? Tapi pernyataan sejarah ketika itu, bagaimana kita asas untuk nak membina negara ini dengan kesedaran rakyat pada masa itu, itu maksudnya. Ini persoalannya, adakah etnik sekarang ini dapat memahami semangat itu untuk kita pegang? Dia dari jawapannya, kita macamlah orang putih, dia membina common law dulu. Dia tidak berasaskan kepada mana-mana dokumen asal. Misalnya dia macam case law. Maknanya ada case, dia membicarakan dan setiap hakim bagi dia punya wisdom dan sebagainya, kemudian keputusan itu direkodkan sebagai satu nilai. Kemudian 2, 3, 4, 5, maknanya undang-undang mereka itu bermula bukan daripada satu prinsip asas yang berupa perlembagaan dan sebagainya, kayak undang-undang, kan? Tetapi dari segi hukuman secara cabang 1, 2, 3, kemudian bila dikumpulkan maka jadilah satu kumpulan common law. Jadi kemudian masalah perpindahan kepada institut dan sebagainya itu cerita lain. Begitu juga kita di sini. Kalau kita kata semangat 46 itu merupakan satu falsafah yang agak jelas, maka kita kena buat research untuk kumpulkan balik apakah semangat yang terdapat di belakang perjuangan bapa-bapa perjuangan Datuk Sambasan, Datuk semuanya pejuang Melayu pada waktu itu, dan apakah yang didokong oleh raja-raja Melayu dan apakah yang telah diwasiatkan oleh raja-raja Melayu sebelum kita mencapai kemerdekaan dan sebagainya, sehingga semuanya ini dikumpulkan. Saya rasa data-data itu ada, cuma perlu kepada orang yang berusaha untuk mengumpulkan itu. Maka kita boleh buatlah 1, 2, 3, 4 sebagaimana kita sekarang ini dapat melihat dalam Sahifatul Madinah ataupun Piagam Madinah. Sebenarnya Piagam Madinah itu tidaklah ditulis dalam bentuk itu, tapi telah dikumpulkan oleh penulis-penulis selepas itu, keluarlah satu piagam yang dinamakan Piagam Madinah. Macam mana ulasan? Okeylah, kita berbual dua lah, senang, lebih senang lagi. Tapi Assalamualaikum. Salam. Betul Sob. Okey. Kadang saya nak jadi pendengarnya, saya pun tak pandai politik ni. Tapi politik kami dengan Cik Arun bukan professional politician. Tapi at least kurang-kurangnya ada bidang sains sosial dan kaji manusia. Tapi saya bidang sains ni. Saya rasa ada satu benda yang tak disebut. Kita sebut nak buat reformasi di persegi apalah parlimen dan sebagainya. Tapi apakah kita membina sistem itu? Sistem untuk kita boleh reform. Kita nak Islam. Tapi ada tak sistem di mana kita boleh memastikan Islam itu menjadi sistem hidup kita? Kita marah isu baru ni tentang rasuah. Tapi ada tak sistem di Malaysia ini yang boleh mencegah rasuah? Ataupun hanya setakat sebut itu
naik mahkamah gini, tapi tak selesai. Minta maaf, saya tengok orang Jepun pengalaman dan juga menggunakan yang disebut sebagai scientific literasi, iaitu literasi saintifiknya. Bila dia menyebut kebersihan, dia bukan hanya bercakap tentang kebersihan, tapi dibina sistemnya di mana kebersihan itu boleh diamalkan oleh orang. Ada tong sampahnya, ada tempat ini, dan akhirnya sekarang ini dunia ini per kapita orang keluarkan 8 kilogram sampah setiap hari per orang. Jepun hanya 1 kilogramnya. So ada sistem. Kereta api dia buat kereta api dia boleh maju sebab rel yang dia buat cukup mahal, tetapi setiap 10 minit ada kereta api lalu. Dan untuk setiap 10 kereta api lalu itu dia ada sistem dah. Sistem bukan hanya sistem driver bawa kereta api. Hingga yang tunggu dekat platform ini pun, kita tunggu naik, memang bangku kita dekat situ. Dia buat sistem. Sistem kita tak buat. Kita buat kereta api. Kita nak cepat orang. Tapi sistem untuk orang cepat tak ada. Saya tengok di Malaysia ni, saya ambil contoh lah. Outlet Kentucky ke, pizza ke, dengan orang biasa yang menjaga. Kentucky ni, dia ada sistem ni. Tak berani orang nak minta sedekah jual tisu masuk dalam Kentucky punya kedai. Tapi kedai mamak ada sebab sistem dia tu membenarkan. Sistem dia membenarkan. Dan kalau kita tengok dari segi makanan dia, sistem dia tak membenarkan. Dan kita boleh komen. Jadi saya terfikir di Malaysia ini, kita cakap tak apalah. Banyak betul-betul saya pun tak faham dengan ini. Tapi sistem kita ada lah. Sedangkan di Barat, ada yang konservatif. Kan kalau dekat UK tu kan ada yang Labour Party, tapi dia ada sistem dia. Kamu tak boleh keluar daripada sistem yang kita ada ni. Sistem di Malaysia ni ada tak? So dia macam ni Datuk. Macam ni Datuk, saya melihat sekarang ni isu rasuah ini bukan nak sesar rasuah, tetapi nak menggunakan rasuah itu sebagai mileage untuk mendapat politik. Sebab sistemnya ada sekarang ni lagi prolong isu ini, lagi semua pihak nak gunakan benda ini to get the mileage untuk mendapatkan untuk ini politik. Sebabnya sistem itu tak ada. So saya duk lihat, sebutlah tentang perpaduan perpaduan kemakmuran bersama yang disebut tadi, ataupun dulunya wasatiyah ke moderation, sebut saja. Tetapi ada tak sistem yang menyebabkan kita ini boleh hidup dalam moderation? Yang orang tahu bahawa kita ini memang akomodatif. Yang ni Allah dah apakan lari. Tapi saya tengok tajuk kita ni adalah mencari jalan pulang di perbalahan politik. Jalan pulang tu ada atau tidak? Ada tak sistem di jalan pulang tu? Ada tak pemandu arah milestone yang menunjukkan kepada kita, ini kona kiri, ini berhenti traffic light, ini. Ada tak? So macam mana nak cari jalan pulang? Jadi pertama sekali Datuk, eloklah tu Cik Arun, kita dah jadi 3. Ini macam ni kita menarik Datuk, apa nama ni, Prof Yusuf menarik. Menarik idea tu. Okey. Jadi kita bertiga ni jangan siapa-siapa daripada kita yang mengatakan atau yang berkata bahawa saya tidak tahu politik. Kita bertiga adalah bukan professional politician, tetapi kita melihat politik dari angle kita sendiri. Jadi politik sekarang perlu kepada input daripada berbagai-bagai orang yang melihat daripada berbagai angle, supaya tidaklah hanya dilihat oleh orang yang disebut sebagai so-called politik, sama ada dia faham politik atau tidak sebagainya. Dan idea Datuk Yusof tadi tentang yang Cik Harun puji itu ialah menggunakan isu rasuah untuk political mileage. Itu kita bincanglah sikit lagi. Untuk itu saya pun mula-mula terasa segan juga sebab takut tersentuh rakan-rakan kita yang tinggi sangat suara dia semua sekali. Tapi dalam hati kecil kita sebenarnya saya senyum je lah. Tapi biar selesai ini dulu. Jadi soalan Datuk Yusof kata adakah sistem tu ada ataupun ekosistem tu telah wujud. Maka saya rasa kita ketiga-tiga ni berpendapat itulah menjadi masalah kita. Apabila kita merdeka dan kita menubuhkan parti-parti politik
dan parti-parti politik kita berkembang mengikut arah-arah yang berbeza-beza sampai kita menjadi ranting-ranting politik yang tidak tahu di mana akar umbi dan batangnya. Saya rasa sebab paling utama ialah kelemahan wacana intelektual dalam masyarakat kita. Wacana intelektual tidak berkembang subur walaupun kita ada berbagai-bagai universiti. Tapi universiti kita, macam kata Pak Engku, semacam universiti nasi bungkus, kata Engku Aziz. Kita hanya kopi. Kalau universiti moden, ilmu-ilmu yang kita ajar walaupun sifat universal, tetapi jarang sekali kita mencipta ilmu baru walaupun kita selalu mengatakan kita dah buat research dan kita dapat penemuan baru. Tapi dia punya sistem tu kita copy daripada barat. Ada? Okey. Yang Islam pula, sama ada universiti ke, pondok ke, kita copy daripada Timur Tengah. Itu lebih teruk lagi, lebih teruk kopi lagi, nak keluar pun takut. Nak keluar daripada teks buku ni pun takut. Kita katakan Quran dan Sunnah sahaja yang tetap, yang absolut kebenarannya. Lain boleh, tapi tak boleh. Itu kita kata kelemahan orang intelektual. Maknanya, berasaskan kepada keadaan ini, maka saya rasa wacana intelektual dalam negara kita tidak berkembang subur. Oleh kerana itulah sekarang ni bila kita sedar bahawa politik kita sudah menjadi kucak-kacir, maka kita perlu memulakan wacana intelektual untuk menentukan ekosistem politik yang sepatutnya diamalkan dalam negara kita, dan kita tidak boleh lagi membiarkan wacana itu berlaku di kalangan ahli-ahli politik kerana mereka akan berwacana dalam kerangka yang ada semata-mata dan berasaskan kepentingan. Begitu kan? Macam Datuk Yusof kata tadi. Wacana tentang apa tu tentang rasuah. Sebenarnya tidak ada satu originality idea tentang rasuah. Sebenarnya awak nak gunakan isu rasuah itu nak menjatuhkan orang. Misal begitu. Itu sajalah. Jadi itulah yang komen saya sikitlah. Saya. Jadi kita sekarang ni, kalau sekiranya wacana politik kita berjaya, okey, nanti Datuk Tuan Haji Harun sama. Kalau sekiranya wacana kita petang ini dalam bentuk yang orang kita berwacana dalam dewan-dewan MDN sendiri dan di mana-mana, beratus-ratus akan hadir. Dan beratus-ratus akan memberi idea dan pandangan masing-masing. Sebab mereka sudah biasa dengan ekosistem itu. Ekosistem politik kampung, politik kedai kopi dan sebagainya. Bila kita cuba memperkenalkan satu ekosistem baru yang kita nak bina, maka mereka tidak mempunyai idea yang cukup. Lalu saya nak kata nak pilih jadi pendengar pun takut tersentuh ramai orang. Tapi maknanya di situlah masalahnya. Kalau sekiranya kita para intelek yang saya rasa nilai intelektual kita tinggi dan nilai akademik kita tinggi, cumanya kreativiti kita. Kreativiti kita. Saya tengok pengalaman saya duduk di Mesir. Ramai orang-orang Mesir yang IQ dia tinggi dan mempunyai akademik tinggi, tetapi tidak ada tempat untuk bila dia pulang ke Mesir untuk bekerja mengikut profession dia. Dia terpaksa duduk di Cairo. Dia tak terpaksa duduk di New York, dia terpaksa dia di pusat atom Kennedy, pusat apa semua sekali. Sebab tidak ada benda tu di kampung dia. Sebab wacana orang-orang Egypt pada waktu itu hanya nak lawan Israel saja, bukan. Malah hanya saya kata mengapa orang Arab sekarang ini tidak benar-benar perang dengan Israel, sebab dia hanya melihat dalam angle itu sahaja. Perbalahan sebagaimana yang mereka itu faham. Macam mana ni? Mereka berjaya di Amerika. Mereka berjaya di Jerman, orang Arab. Yes. Orang Iraq, orang Syria. Saya tahu benda tu. Sebab di sana ada sistem.
Yes. Di sana ada sistem, dan sistem itu boleh mengambil dia. Dan mereka pun tahu tentang Islam, dia orang tak nak. Tapi tentang kepakaran yang dia ada, dia nak. So dia sanggup berbeza pandangan. Sebab tu saya tengok di Jepun, dia boleh malah tukar Perdana Menteri setiap tahun, tak ada masalah. Dia ada sistem dia. Di mana you jadi Perdana Menteri walaupun dan dia menghormati. Dan kita ni ada tak sistem ini? Ataupun selama 60 tahun kita merdeka ini, sistem ini belum mantap. Atau macam mana. Balik yang akademik tadi pun sama. Saya teringat juga Pak Aziz yang dia punya paper dia tulis 1990 tentang universiti ini. Dia kata universiti di barat terbangun di atas perbalahan antara golongan gereja dengan golongan sekular. Itu terbangun universiti itu, dan universiti itu terbangun atas semangat untuk mensekularkan ilmu. Sebab itu dia berjaya dengan itu. Orang rantau ini sebenarnya sudah ada ilmunya. Dengan ilmu Islamnya, dengan ilmu Budanya, dengan Taoismnya, dengan sebagainya. Dan mereka tak perlu untuk disekularkan. Mereka perlu meneruskan. Tiba-tiba kita buat universiti kita adopt termasuk dengan KPI apa semua yang mereka buat yang mensekularkan. Jadi masalah ni sistem universiti ini, saya baca kata-kata Pak Unggu lah. Betul. Itu sebenarnya sistem pendidikan di rantau ini dengan Aceh sebagai satu center of education, sekolah pondok sebagai the feeder college untuk dan akhirnya belajar sampai ke Kairo. Universiti terawal di dunia adalah Universiti Qarawiyyin. 851, Universiti Azhar 972, Universiti South Korea, dan universiti baru. Tapi mereka mendapat di barat mendapat inspirasi membina universiti karena nak menentang golongan gereja. Itu semangat mereka membina sistem pendidikan, dan mereka berjaya. Akhirnya semua ilmu ini disekularkan, termasuk orang belajar agama. Minta maaf kalau salah. Yalah, betul lah. Jadi macam ni tu. Jadi tadi Datuk menceritakan ataupun membangkitkan soal kita tidak ada sistem. Ataupun kita tidak ada, betul lah, mana tidak ada sistem tu sebabnya kelemahan intelektual kita. Kemudian Datuk bangkit lagi, saya boleh bagi ulasan lagi, iaitu kelemahan birokrasi dalam negara kita. Kita berbangga dengan kita mempunyai satu birokrasi yang begitu hebat. Kalau sekiranya bertukar kerajaan 20 kali dalam satu bulan pun boleh, sebab kita pihak birokrasi kita boleh menangani itu. Tetapi apakah bentuk yang ada dalam birokrasi kita sendiri? Jadi birokrasi kita pun sekadar mewakili suatu persekitaran yang tidak diperlukan oleh politik yang kita sekarang ni, masa depan kita ni, kita perlu pada satu ekosistem yang lebih hebat daripada birokrasi yang ada. Maka saya rasa Cik Arun pun setujulah dengan kita bahawa kelemahan intelektual, wacana intelektual tidak berkesan. Kemudian birokrasi kita walaupun bagus, tetapi bagus dalam kerangka yang berbeza. Macam mana? Okey, Prof dan Prof ya. Memang betul lah apa yang di antara dua perkara tadi. Yang pertama sekali tentang Datuk Isu katakan sistem, dan apa nama tu Datuk cakap tadi tentang kurangnya wacana intelektual. Jadi kalau kita lihat kepada kebangkitan Barat, kerana pada awalnya itu berkembangnya bidang falsafah, ya, dan negara yang maju ini negara yang mereka menggunakan pemikiran falsafah, ahli-ahli falsafah mereka itu, ya. Jadi oleh kerana kita di Malaysia ini, seperti mana bila berlakunya kurangnya wacana intelektual, dia terkesan akibat daripada ulah kekurangan apa nama ni kepada bidang-bidang falsafah ini yang akhirnya mencorak kepada kebangkitan dalam sistem-sistem politik, pendidikan dan sebagainya. Jadi walaupun berlakunya pensekularan, ya, persekutuan seperti mana yang Datuk Yusof cakapkan tadi itu di Universiti Barat dan sebagainya, ya, dan akhirnya kita pun menciplak plagiat
benda yang sama ke dalam negara ini, tetapi kita masih ketinggalan. Jadi bagaimana satu perkara tentang yang katakan kita tidak ada sistem itu, sebenarnya kita miss kat mana benda-benda yang ada sistem ini? Macam mana tu esok? Adakah kerana kita pakai kasut saiz orang? Saya nak bagi contoh ni kan. Masalah wacana intelektual. Kita menubuhkan dewan intelektual tu. Dewan apa? Dewan apa tu? Dewan Cendekiawan. Dewan Cendekiawan. Saya amat kecewa apabila saya melawat sekali-sekala. Dia macam juga orang kampung berbincang, berbalah kelahi parti politik. Kelahi parti dalam mentaliti orang-orang kampung. Ini profesor, ex-profesor, emeritus pun ada dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak gerakkan supaya bahan yang baik ini kalau perlu kita gilapkan. Ini nak minta tolong gilap ke tu? Gilapkan supaya dia boleh merelik, kata orang muda. Dia ada bahan-bahan yang baik, tapi kerana tidak diletakkan dalam ekosistem yang sesuai, maka dia tidak berkembang. Ibarat kita katakan menanam pokok dalam tanah, di tanah yang tidak subur. Jadi macam mana kita nak bajakan apa semua sekali itu? Datuk Sok pun Tuan Haji Harun dah mengeluh macam mana nak buat ni. Cuba kita bincang. Okey, kalau kita lihat sejauh mana terkesannya ataupun keberkesanan idea-idea cendekiawan ini dalam dalam sistem politik, ya. Kita di Malaysia ini orang politik dia bukan heran pun kepada pandangan-pandangan intelektual ataupun ahli-ahli akademik. Dia tolak, dia macam sampah ya. Sebab apa? Walaupun ada agenda ataupun idea yang baik, tetapi idea itu telah menggugat kedudukannya itu, maka dia dibakul sampahkan. Ini menjadi satu asas kepada kebobrokan sistem begitu. Sebab apa? Jadi itu halangan dalam membentuk satu budaya ekosistem seperti mana yang Datuk Yusof cakapkan tadi. Okey, kalau kita lihat di Iran macam mana budaya intelektual dia. Bagaimana pengaruh intelektualan itu dalam sistem politik Iran itu sendiri. Ayatollah kan. Mereka itu golongan intelektual, ya, yang berada di pesada kuasa, ya. Jadi itu banyaklah contoh-contohnya. Jadi kalau kita lihat jiran kita ini di Indonesia tentang tengok bagaimana sumbangan mereka, ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ya, bekas almarhum Pak Habibie, ya, peranan Muhammadiyah, peranan Nahdlatul Ulama, peranan Majlis MUI, ya. Jadi mereka ini mempunyai tokoh-tokoh pemikir yang besar sebenarnya yang boleh menggerakkan masa dalam bentuk pemikiran, ya. Bermula daripada Pak Nasir, pada Hamka, dan sampai kita sekarang ini kumpulan-kumpulan intelektual, dan sebagainya. Tapi di sinilah kita kurangnya, seperti mana yang Datuk katakan tadi, dialog wacana intelektual itu kita menjadi sebagai satu academic exercise semata-mata, bukan berperanan, ya, untuk nak melonjakkan kepada perubahan. Itu saya nak komen sikit kan. Macam orang politik dalam negara kita, bila dia terima pandangan orang akademik, dia ignore, ya. Kalau tak sesuai dengan kepentingan politik dia, menjelang kerajaan baru PH dulu, bila kerajaan baru PH berkuasa, tidak akan ada suatu komiti yang mencadangkan transformasi atau reformasi pentadbiran agama di negara kita yang dipengerusikan oleh Tun Sarji dan ramai orang yang bagus di itu. Tapi bila sampai kepada Tun Mahathir pada waktu itu jadi Perdana Menteri, dia just brush macam tu, ya. Sampai sekarang sikit pun tidak ada kesan daripada
berbulan-bulan orang ni bincang bagaimana kita nak mesti ubahkan struktur sebagainya, maka struktur pentadbiran agama dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah lah. Sebab tidak direlakan oleh orang politik yang saya rasa tentunya mempunyai kepentingan-kepentingan yang tersendiri ataupun kelemahan-kelemahan yang tersendiri. Jadi oleh kerana itu, wacana intelektual di kalangan orang politik perlu dilakukan oleh orang-orang akademik. Tapi kita perlu pada orang akademik yang berwibawa. Bila saya mendekati sektor konglomerat, sektor bisnes dan sebagainya, bila kita bincang bla 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 bla, dia kata ini bolehlah hanya perbincangan akademik semata-mata. Dia kata ini adalah perbincangan akademik dan tidak mempunyai kesan dalam kita punya bisnes. Mungkin orang, saya tidak tahu politik, mungkin orang politik kata macam tu. Inilah ideologi, idea politik. Maknanya idea orang akademik, intelektual yang dikatakan akademik intelektual itu tidak boleh diterima oleh orang-orang politik sebab masih dianggap sebagai idea-idea yang ideal yang tidak boleh direalisasi. Jadi tanggungjawab kita juga, Cik Arun. Ya. Macam mana tu? Macam mana? Jadi wacana ini, okey. Cik Arun cadangkan supaya kita cuba meniru Indonesia. Okey. Apabila Soekarno bangkit, kita semua cukup menyanjung cara pembawaan Soekarno dan sebagainya. Tapi akhirnya ternyata bahawa jalan yang dipilih oleh Soekarno itu jalan yang tidak betul. Jadi boleh melahirkan semangat perjuangan di kalangan bangsa, tetapi dari segi pembangunan ekonominya teruk. Kemudian barulah datang era reformasi, era lepas reformasi dan sebagainya. Barulah ekonomi itu berkembang balik dan sekali-sekali kata orang tu sikit lagi akan berlaku angin perubahan. Mereka tak datang lagi pak kita, tapi kita akan pergi bekerja di tempat mereka itu. Itu macam tu lah. Macam mana Datuk Zainal Keling, Profesor Emeritus kita? Ini dengar daripada orang antropologi. Jadi soalnya sekarang ini, wacana akademik intelektual yang kita rasa kita ni okey boleh membantu orang-orang politik sebenarnya belum sampai ke mana. Macamlah Ku Aziz kata, cerita bila dia kata kepada Mahathir, Dr. Mahathir pada waktu itu, orang politik ini bekerja okey tapi berfikir bodoh. Dan dia jawab, orang akademik berfikir saja. Tapi maknanya fikiran orang akademik itu tidak praktikal. Ni kita ada Datuk Ismail, kita ada Ibnu Nasruddin lagi, Muhammad Ilham tak dia lagi. Macam mana kita nak respon ni? Cik Arun? Kalau maksudnya jurang di antara ahli politik dengan ahli akademik ini, memang suatu fenomena yang sukarlah. Percubaan-percubaan orang-orang akademik ini, dia nak masuk ke dalam parti politik pun tak sampai ke mana. Seperti tak boleh. Dia tak mampu. Seperti Dr. Chandra Muzaffar kan, Dr. Hussein Ali, Dr. Kamal Saleh, Dong Sari dan sebagainya. Jadi idealis dalam dunia akademik ini, apabila dia masuk ke dalam dunia politik yang begitu ganas, maksudnya ganas, jadi dia tak boleh bertahan dengan idealism akademik dia. Jadi di sini dah kita nampak adanya jurang ataupun tembok, ya, di mana sukarlah kalau ini berlaku. Macam Datuk katakan tadi tentang selepas
berjayanya Pakatan Harapan ambil dalam masa yang singkat, tetapi mastermind di situ, maksudnya kuasa politik di situ. Kalau orang yang duduk kat situ dia tidak faham aspirasi dan menggunakan kesempatan itu untuk menggunakan kedudukan diri, maka di situ dia jadi masalah. Seolah-olah macam ni, reformasi yang dilaung-laungkan oleh PH pada waktu itu secara teorinya menarik, tetapi apabila kuasa diserahkan kepada mereka itu bermain politik tepi jalan macam biasa juga. Mereka itu bukan orang reformasi. Dr. Mahathir bukan orang reformasi. Tapi di belakang dia tu orang reformasi. Orang PKR dengan DAP itu orang reformasi. Cuma saya nak tanya, kegagalan figures tadi, figura tadi, apa sebabnya? Kalau saya cadangkan, kegagalan mereka itu ialah kerana mereka sebenarnya masuk politik tanpa asas politik yang sebenar. Tanya Chandra Muzaffar. Dia tahu ke politik sebelum dia parachute turun pada untuk menyokong orang politik dah. Hussein Ali. Jauh mana pengalaman dia dengan politik? Kamal Hassan pula apa tu Kamal. Jadi semua-semuanya ini mungkin kita kena tengok baliklah. Tapi Datuk, mungkin orang akademik biarlah dengan akademiknya tu. Orang politik yang ada kita kata mungkin ada akhlak lah. Kena teruskanlah politik dan memanfaatkan idea daripada ahli akademik ni. Sebab orang akademik takkan perform dalam politik. Dan orang politik tidak akan perform dalam akademik. Yang kita mahu ialah orang-orang politik ini menghormati idea-idea, maju wacana, dan bila kita bagi idea. Datuk. Nak hormat macam mana? Dia orang akademik duduk dalam satu wadi. Orang politik duduk dalam satu wadi yang lain. Duduk dalam satu tasik yang lain. Jadi mereka tidak boleh bertemu. Jadi sekarang ni wacana akademik dan intelektual itu perlu berlaku dalam ekosistem politik yang ada supaya kita boleh merubah ekosistem. Pernah saya mencadangkan kita perlu mengurangkan kuasa orang politik. Kun payakun. Apa yang menteri kata, apa pemimpin politik kata, mesti jadi. Birokrasi pun takut, orang akademik pun takut. Nampak tak? Cara apa tu Universiti Melaya, naik Chancellor yang nama Anwar Zaini dipecat daripada jawatan sebagai naib Chancellor kerana dia sekadar mengkritik orang politik pada waktu itu. Dia menjadi terus korban. Nampak? Ekosistem itu ada. Maka saya percaya ramai orang-orang akademik, para intelektual yang mempunyai pandangan yang baik dalam bidang akademik secara yang kita faham sekarang. Tapi dia tidak keluar daripada kompong-kompong tu. Contohnya tadilah grup yang Datuk Sok pimpin. Mungkin saya melihat begini. Saya pergi Jepun dan saya tak faham dengan politik. Tapi katanya apabila habis peperangan dunia kedua, mereka merasakan bahawa kekalahan Jepun itu disebabkan oleh kuasa yang terlalu banyak ada pada Perdana Menteri. Lalu mereka menghadkan kuasa itu. Jadi maknanya ada golongan yang ahli akademik yang memikirkan macam itu dan tak perlu jadi ahli akademik, ahli politik begitu. Tetapi ada yang jalur di tengah-tengahnya yang boleh ini. Sebab kita memerlukan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ni, para pakar-pakar ni hak lain. Dan kita tak mau pula orang politik ni cuap orang ni unnecessary. Sebab kadang-kadang pandangan ahli akademiknya yang bertentangan dengan ini, macam Datuk sebut tadi lah. Dah jadi naik Chancellor, dicopnya orang tu. Naik Chancellor antara naik Chancellor yang paling berjaya. Ya, betul. Disikirkan begitu saja. Dan tidak ada bantahan daripada ahli akademik yang lain. Malah ramai daripada mereka itu suka gembira kerana saya akan mendapat peluang apabila Syekh ni tidak ada. Nampak tak? Jadi itu yang menjadi masalah kita. Saya rasa macam ni lah. Kalau kita asyik kata orang politik tak betul, mana kita orang akademik ini, sejauh mana kita betulnya. Maka kita hanya duduk melaung dalam ruangan kita, dalam ruang kita, dan kita agak orang tu dengar kita punya, tapi telinga mereka yang sebelah kita ni bekak. Dan mereka ada kuasa.
Dan mereka sangat berkuasa, bukan ada kuasa, sangat berkuasa. Sangat berkuasa, ya. Katalah kita Profesor Kanan ke Emeritus ke Profesor berlaku orang politik. Berlaku di depan kita. Kan baru perubahan yang begitu cepat, Menteri Pendidikan sebagainya. Setelah dengan pengurusi lembaga universiti pun semua tukar. Lepas tu tukar balik. Alah, Datuk saya sendiri pengurusi kepada UPSI. Naik menteri baru, tukar. Lepas tu jumpa dengan dia tanya apa khabar tu? Kata baik-baik saja. Tak ada masalah. Jadi dah buat kerja. Kita nak mengkritik pun dah mana bukan satu perkara yang boleh diperjuangkan. Sudah hakikat macam tu. Jadi bagaimana kita orang-orang politik, orang akademik intelektual ni boleh meraka jalan pulang yang betul kepada orang-orang politik dan orang politik nampak apa yang kita katakan. Datuk Zainal claim, masuklah kita nak dengar daripada orang antropologi sikit. Tan Sri Ismail Ibrahim ada? Tan Sri Ismail Ibrahim pun ada? Tak tahu Datuk Haji Ismail mana ni. Biasanya Tan Sri Ismail dia tak bubuh haji. Sebab dia haji banyak kali. Tak sesuai dia taruh haji. Jadi masalah sekarang ni, kalau idea untuk meniru Indonesia itu mungkin boleh dikaji lah, boleh dikaji. Tetapi apakah perubahan di Indonesia itu berlaku kerana tekanan intelektual atau sebagainya, itu yang jadi masalah. Jadi politik Melayu ni lebih bersifat politik kampung. Ini susah nak baiki kan? Lebih bersifat politik kampung. Politik yang berasaskan kepada populariti. Siapa yang tidak popular, walaupun dia cerdik, dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Jadi soal populariti ni saya nak tunjuk dua contoh lah. Akhirnya populariti itu tak benar juga, sistem tu yang benarnya, tapi maknanya kalau anda bukan seorang yang popular, anda akan jatuh sejak pada awal, tak sempat nak bersilat lagi. Mungkin orang dah tak jemput anda untuk mengemukakan silat anda kerana anda dianggap tidak orang yang sesuai untuk menunjukkan silat di hadapan khalayak pada hari ini. Macam mana? Jadi sekarang ni, jadi jalan kembali kita nak balik kepada Cik Harun, Tu Haji Harun, kau Profesor Harun, ke Datuk Harun, kira kita Harun, kita panggil Harun lah. Sekarang ni macam ni. Kata dia, kita perlu balik kepada Undang-Undang Dasar. Kalau kita nak tiru Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 dan mereka juga ada apa tu yang saya duk sebut tadi tu, ya kan? Pancasila. Ada Pancasila. Kita pun ada semangat 46, bukan semangat 46 Tengku Razali, itulah semangat 46 yang sebenar. Kemudian kita ada perlembagaan dan kita ada rukun negara. Bolehkah kita balik kepada ini dan kita cuba strukturkan kembali politik dalam negara kita ini berasaskan kepada ekosistem baru yang ditaja oleh orang-orang akademik, para intelektual dalam negara kita, dan kalau tidak ada orang yang mempelopori gerakan ini, maka kita lah yang terpaksa mempelopori, sama ada kita boleh menyumbang sebanyak mana dan tidak. Sebab usaha-usaha yang baik itu tidak semestinya berjaya pada zaman. Pada peringkat permulaannya, dia mungkin berkembang. Jadi yang mengharu-birukan Israel sekarang ini ialah Hamas. Dan Hamas tu sebenarnya ditaja oleh orang tua itu pada peringkat umur yang dianggap sebagai bukan lagi umur perjuangan. Tetapi
dia berjaya meletakkan satu basuh asas pertama sekali di atas kegagalan PLO. Saya berhasrat untuk melahirkan satu gerakan baru yang lebih ekstremis daripada PLO yang sudah dijinakkan, sudah menjadi sebagai singa yang jinak ini, maka dengan cepat itu dia cepat berkembang sehingga dapat dibendung oleh pihak barat dan sebagainya. Macam mana? Cik Arun, kita dua ni ada ni, orang lain dah tak ada ni, orang lain masih lagi dalam kepompong ni. Tak apa, bagi peluang dia orang sedang memikirkan. Ya. Okey. Jadi idea Datuk tu mungkin satu saranan yang mungkin yang ada pada masa kini lah, yang ada masa kini. Mungkin satu idea itu kalau kita nak tengok mungkin ada idea yang lain kan, tapi yang tu kalau kita nak kembali kepada asas ataupun basic dalam membina semula untuk mencari jalan pulang itu, kita boleh mulakan di situlah, sebab kalau di situ sepatutnya semua orang boleh menerima lah dari segi parti-parti politik dan sebagainya. Tapi Cik Arun, ya, adakah PAS boleh menerima idea itu? Dia ada nanti dulu, PAS berjasa dan amanah, dia akan kata kami nak balik pada Quran dan Sunnah. Dia dah buat declare itu, katakan tetap mempertahankan perlembagaan. Kan? Ya, tapi jalan pulangnya Quran Sunnah. Macam mana kita nak compromise antara mempertahankan perlembagaan dan balik kepada Quran dan Sunnah? Yalah, kalau kembali kepada Al-Quran Sunnah itu memang asas lah bagi kita orang Islam, tapi jangan sampai retorik politik semata-mata, kan? Dari dulu pun kita gunakan retorik itu, kembali kepada Al-Quran Sunnah semua selesai masalah, kan? Tapi bila kita berkuasa, rupanya kita juga tak dapat menyelesaikan masalah. Okey. Jadi kalau kita lihat begitu, memanglah idea-idea ini sejauh mana dapat diterima oleh masyarakat umum, tapi kita tak menjangkakan masyarakat umum dapat memahami, kan? Sebab dalam penguasaan ekonomi golongan-golongan kapitalis ini, mereka pun ada agenda dia orang, kan? Jadi orang politik pun dia ada agenda dia orang. Nanti kalau kalau kita buat satu gagasan ataupun idea yang sebegini, kemungkinan mereka akan terkesan kedudukan mereka, kuasa mereka dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak menjangkakan satu result yang bagus, ya. Kenapa? Karena masing-masing pihak ada pandangan, ada kepentingan masing-masing. Sehingga kepada majlis raja-raja pun kita jangan ingat boleh mendapat laluan mudah, karena mereka pun ada kepentingan masing-masing. Inilah persoalan bagaimana satu ekosistem, kita nak lihat apa yang berlaku di Jepun, di US, di negara Kesatuan Eropah, seperti mana yang disebut oleh Prof Yusuf tadi itu. Ini susah laluan-laluan yang amat sukar. Tapi kalau kita tak mulakan, maka sampai bila pun benda itu tidak akan dapat melangkah. Kita perlu mula orang kata somewhere lah, di mana-mana saja. Maknanya terhenti atas nasib yang Tuhan akan tentukan. Bagi saya soal kejayaan dan kegagalan itu ditentukan oleh Tuhan, tetapi bahagian kita dalam menentukan itu juga ada. Hidup kita ini ibarat kita berada di atas sebuah kapal yang besar. Hala tuju utama akan mengikut hala tuju kapal itu. Tetapi dalam kapal yang besar itu kita boleh bergerak. Ada tempat yang lebih baik, ada tempat yang teruk dan sebagainya. Jadi dalam kerangka itu, mengapa kita tidak memulakan usaha kita dengan mengubah retorik orang-orang perjuangan yang menganggap mereka itu berjuang atas jalan yang betul. Mana retorik itu perlu diubah oleh orang akademik, para intelektual. Betul kan? Dan yang kedua,
puak-puak yang memegang birokrasi itu. Apakah mereka berada dalam kedudukan yang betul? Betul lah kita kata orang Melayu diselamatkan oleh ahli-ahli birokrasi kita, begitu kan? Tetapi saya rasa kita pun tahu kelemahan birokrasi orang kita dalam negara kita, yang tidak cukup inisiatif, yang tidak cukup inovasi, yang tidak cukup macam-macam lagi. Tapi mujur dalam keadaan itu mereka boleh kekal dan boleh menampung segala kekurangan orang politik. Kadang-kadang anda sebagai seorang ahli politik duduk di kampung, berurus dengan orang kampung, bila menjadi seorang menteri ke, menjadi timbalan menteri ke, menjadi sesuatu politik ke, anda rasa anda berada dalam satu keadaan yang asing, yang sukar untuk transform daripada keadaan lama kepada keadaan baru. Saya kenal sangatlah zaman saya dulu, zaman saya duk campur politik dulu, ialah ada exco kerajaan negeri yang kerja dianya ialah mungah orang sakit pergi ke apa, dia boleh tukar mesyuarat exco dengan bawa rakyat dia pergi klinik dan sebagainya. Satu. Kemudian saya rasa satu lagi perkara, sejarah hitam dalam perjuangan bangsa kita apabila berlaku perpecahan di antara Barisan Nasional dengan PAS pada waktu itu. Saya berada di dalam tu. Saya faham. Tetapi ramai juga orang yang faham berbeza. Sebenarnya perpaduan antara PAS dengan Barisan Nasional pada waktu itu, Tun Razak dengan Asri, berlaku perpaduan dalam satu ekosistem yang tidak ada perpaduan. Itu. Jadi kita katakan perpaduan yang sekadar berasaskan kepada kepentingan politik semasa. Jadi bila berlaku perubahan dari segi politik semasa, maka perpaduan itu akan pecah. Dan tidak ada yang dikatakan semalam. Semalam itu berbeza daripada hari ini. Walaupun biasa kita katakan bahawa semalam dan hari ini itu sama, tapi sebenarnya tidak. Jadi oleh kerana itu, adakah kita nak blame orang politik saja? Tidak. Sebab orang intelektual tidak membina satu ekosistem supaya orang politik boleh duduk selesa dalam keadaan itu. Jadi ini kait-mengait antara satu sama lain. Oleh kerana itu, kalau kita nak mengadakan gerakan reformasi ataupun transformasi ataupun katalah apa-apa pun, kita mesti mempunyai satu gerakan yang menyeluruh. Orang politik, orang akademik, orang birokrasi, orang apa sekalipun sama-sama melakukan sesuatu dan tentulah ada orang-orang yang, tapi janganlah sampai macam Datuk Yusof tadi kita menyerang saja apa tu, mengadakan serangan ni, katalah Datuk Yusof contoh, saya setuju Datuk Yusof tentang apa tu rasuah. Sebenarnya sebenarnya penghapusan rasuah sebenarnya tidak dilakukan. Rasuah yang ditentang itu rasuah sebagai satu cara untuk political mileage dan sebagainya. Itu yang macam mana? Datuk Yusof nak lagi dah? Assalamualaikum. Salam. Ilham. Lama nak boleh cakap. Ilham. Minta maaf lah. Saya memang dah follow Datuk lama lah. Tapi baru hari ni macam berani sikit nak cakap kan. Sebab Okey. Silakan. Okey, cerita pasal politik ni lah kan. Sebab sebelum ni kan Datuk macam sentuh banyak pasal agama, pondok dan sebagainya, sisi pendidikan apa semua dalam negara kita ni. Tapi sekarang kita tengok makin meruncing sebabkan teknologi kita semakin maju dan juga kita punya level komunikasi kita pun semakin pantas. Yeah. Jadi masalah-masalah khilafiyah ataupun perselisihan tu macam dah tak boleh nak kawal disebabkan komunikasi kita yang semakin canggih. Kalau tak berjumpa pun kita masih boleh berselisih kerana kita ada medium komunikasi yang baru kan tanpa berjumpa. Disebabkan itulah terpisahnya golongan manusia ni kan dalam negara Malaysia ni, sama ada yang menzahirkan diri ataupun tidak menzahirkan diri, tetapi hanya
menzahirkan diri dalam keadaan alam maya. Jadi dekat situ kita nampak macam berlaku sangat banyak perpecahan kat dalam negara ni. Jadi itu satu hal. Sebenarnya ada banyak lagi satu golongan yang masih mendiam diri, yang intelektual keagamaan, iaitu tok-tok guru di pondok yang tidak banyak mencampurkan diri dalam hal-hal zahiriyah, iaitu inilah politik, urusan kenegaraan, pendidikan dan sebagainya. Jadi jadi nak sini dalam masalah negara kita ni, dalam segi ideologinya, dari segi pelaksanaannya, semua itu akan memberi kesan kepada semua rakyat Malaysia ni. Kepada semua rakyat Malaysia ni. Jadi saya lah kan sebagai orang biasa, tapi concerned citizen, sebab benda tu dah sampai ke dalam kampung saya kan. Hal-hal politik ni apa semua, bermasa muka yang tidak pergi surau, yang tidak pergi masjid Keria, pergi masjid lain apa semua. Kan? Ada lagi ke Ilham? Ada cuma ada sikit je penyelesaian saya lah yang saya cadangkan kan. Apa maksudnya perselisihan tu ke? Ya, perselisihan sampai pergi dua imam lah, surau masing-masing. Ada. Maksudnya dari segi dendam yang tak terekspresi oleh orang PAS, orang UMNO yang bergaduh dulu sampai mengkafirkan sesama sendiri. Jadi saya rasalah benda ni semua kita ni banyak kepada zahiriyah. Batiniyah kita tak tekan. Cuba jawab satu soalan. Mengapa pecahnya Muafakat Nasional? Muafakat Nasional yang sekarang ni lah kan? Yalah, yang pecah antara UMNO dengan PAS tu. Satu sebab sebab metod yang digerakkan tu tidak ada keikhlasan. Kemungkinan. Saya tidak akan memberi hukum secara qat'i, tapi apa yang daripada pemerintahan saya, memang dendam tu masih ada. Sampai ada berlaku pembunuhan di Mali dulu kan. Benda tu tak akan dihilangkan daripada hati masing-masing. Macam tu aja. Mesti ada punya. Jadi satu kemaafan tu mesti kena ikhlas. Bukan atas dasar politik, sebab politik itu bukan akarnya. Politik itu orang cakap boleh menjadi terlalu banyak khilafiyah disebabkan itu sahaja perkara furuk. Disebabkan itulah jalan pulang kita adalah akidah yang sahihah. Disebabkan akidah yang betul, kita boleh mendekati ulama yang introvert. Ada ulama yang introvert, ada extrovert. Extrovert itu lebih menampilkan diri, lebih menzahirkan, lebih bersuara. Yang introvert ni, yang tak bersuara ni, kadang-kadang banyak ilmu-ilmu yang dalam dada mereka kita tak dapat nak gali. Dia hanya memberikan kepada orang yang layak saja. Tetapi boleh saya potong nanti supaya takut kita lupa kan. Apa tu Ilham kata tadi, perbelahan ini tak dapat dikawal kerana media online kita terlampau canggih. Adakah salah media ataupun salah kita yang tidak berjaya membangunkan sosial kita? Pembangunan sosial kita sangat rendah. Sepatutnya pembangunan sosial kita berlaku setaraf dengan pembangunan teknologi macam di barat. Canggih macam mana media pun, dia tidak akan menjadi masalah kepada mereka. Sebabnya pembangunan masyarakat dengan pembangunan teknologi itu selaras. Kita ni teknologi pergi dulu, pembangunan masyarakat terkemudian. Saya nak bawa contoh lagi, bila kita COVID dulu, orang kita macam seminggu, 2 minggu dah habis. Kemudian kita pula tak tahu macam mana nak selesaikan masalah. Tidak ada duit, kita duk minta daripada kerajaan saja, apa-apa semua sekali. Jadi maknanya
pendidikan sosial di kalangan orang kita terlampau rendah. Orang-orang yang semacam inilah yang tidak dapat menjadikan media dan sebagainya sebagai benda yang berfaedah. Macam mana tu? Kita ambil satu-satu. Kemudian soal intelektual agama, para guru pondok tu, sebenarnya guru pondok ini dianiayakan oleh orang politik. Macam saya duduk di Human Rights dulu, kita sudah buat kesimpulan bahawa sekolah-sekolah agama, sekolah pondok dan sebagainya, dia punya standard sama dengan, mungkin rendah daripada sekolah-sekolah orang asli. Dibiarkan, tidak dibela dan sebagainya. Padahal kadang-kadang politik itu, parti politik memperjuangkan Islam misalnya. Mengapa tidak memperjuangkan benda-benda yang macam ni juga? Ini cuba kita bagi jawapan Saudara Ilham. Soalan daripada mana, segi mana tu? Apa sajalah kita bincang ni peringkat awal percambahan pemikiran. Kemudian kalau ada orang yang lebih bertenaga daripada kita, dia buat follow up. Kalau tak ada orang follow, kita lah terpaksa follownya. Tak ada fight pakai gaya. Satu tentang hak bersuara ni lah. Hak bersuara ni. Sebenarnya pasal rasuah contohnya. Pasal rasuah. Kita dah ada dah sebenarnya orang-orang yang kita kena kenal pasti yang boleh menduduki jawatan ketua polis negara contohnya. Dengan adanya orang yang mengisi jawatan itu yang berkaliber, yang beramanah, yang berakidah sahih, iaitu orang yang orang cakap dia ni belajar agama lah. Ada dah Datuk Ayub contohnya. Datuk Ayub kalau jadi ketua polis negara, memang dia tak kasih can. Kecuali orang-orang yang masih boleh orang cakap beri peluang untuk balik ke jalan pulang tu cakap. Dan maksudnya dia boleh bertaubat, dia boleh umumkan yang dia sudah bertaubat. Jika perkara sama juga dalam istilah dalam arena politik. Kita bawa dia ke arah kerohanian dengan nasihat-nasihat yang berguna. Sehingga dia boleh bertaubat dan dia boleh mengaku kesalahan dia. Sebenarnya banyak tak nak mengaku salah sebenarnya. Kita jadi ni Ilham, kita tu siapa? Kita tu siapa? Tak ada. Maksudnya saya tengok dari kita lah yang akan membawa mereka jalan pulang. Kita tu siapa? Kita tu siapa? Ilham lah. Yalah, saya lah. Contohnya saya kan. Kita semua yang duk bincang ni. Ya, faham. Minta maaf, Prof. Jangan minta maaf. Betul lah, saya cuba memperluaskan lagi kita punya perbincangan supaya lebih jelas lah bagi kita dan bagi orang yang mendengar juga. Silakan. Salah satunya adalah langkah yang boleh kita laksanakan lah, boleh sesiapa yang ada authority, iaitu dengan meletakkan yang ahlinya kepada jawatan yang layak. Dari segi jawatan, salah satunya Perdana Menteri lah. Dan Perdana Menteri juga bolehlah juga kita cadangkan supaya mendekati ulama satu hari nanti. Sebab mereka ni kita tak tahu sama ada mereka mencampurkan diri dengan ulama yang betul atau tidak. Salah satunya kita kena pasti mana ulama yang benar, mana yang tidak. Sebab sekarang ni dah dalam orang cakap dalam perbincangan agama ataupun dalam perdebatan agama sudah terpisah banyak Islam sudah terpisah banyak mazhab dan pemikiran, seperti yang Prof tahu kan. Jadinya satunya kita kena dari dalam masa yang sama kita masih memerlukan kepada orang cakap perselisihan yang merahmati, orang cakap, iaitu di mana titik persamaan kita, iaitu perselisihan yang dirahmati.
Maksudnya perselisihan tu boleh pegang ini, boleh pegang ini. Rakyat pun boleh ikut yang ini, boleh ikut yang ini. Tidak sampai mengkafirkan satu sama lain. Itu je masalah dalam politik ni lah, tidak sampai mengkafirkan. Maksudnya kita jangan maksudnya sebab kalau dah sampai boleh tahap mengkafirkan, maksudnya kebencian orang yang mengkafirkan tu kan lagi tinggi. Dah rosak dah batin kita. Satu hal. Kan sudah ada kebencian antara satu sama kita di kalangan orang Islam dalam Malaysia ni. Jadinya itulah hubungan kita dengan kerohanian kepada Allah itu sendiri yang perlu dibaiki dalam setiap lapisan masyarakat. Tapi dalam masa yang sama ada kita ni Malaysia, masyarakat majmuk kan, jadi kena berhati-hati juga dengan orang-orang yang orang yang berlainan agama daripada kita, satu hal. Dengan orang yang berlainan kesefahaman dengan kita pun satu hal. Macam mana kita nak macam mana seseorang pemimpin ataupun seorang rakyat boleh mengawal keadaan diri daripada menghukum orang. Sebabkan bagi saya agenda Yahudi itu bukan nak memecah belahkan orang Islam, dan itu juga ada agenda syaitan iblis dan Allah yang nak memecah belahkan anak-anak Adam ini, dan memang itu janjinya kan kepada Allah. Itu sebenarnya. Okey, nanti saya terima kasih. Itu sumbangan yang kita hargai dan harap boleh menyumbang lagi terus. Dia kita bercakap tentang ekosistem. Bila Nabi, ini saya bagi sejarah Islam sikit, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada kita boleh bercakap tentang Piagam Madinah, tentang apa-apa perjanjian ni, dia macam ni. Madinah adalah contoh suatu masyarakat baru. Masyarakat bobrok di Mekah ni dianggap sebagai tidak sesuai untuk dijadikan tapak untuk melahirkan suatu masyarakat baru. Maka dibiarkan begitu saja sehingga suatu waktu apabila Islam mempunyai kekuatan balik, barulah diadakan Fathu Makkah atau penaklukan semula kota Mekah. Maka itulah keperluannya hijrah. Satu daripada jalan pulang, ini saya nak bagi alternatif lagi lah, sebagaimana yang Encik Harun dengan Datuk Yusof bagi 2-3 alternatif tadi. Satu daripada jalan pulang ialah kita membina suatu masyarakat baru. Ini yang dipilih oleh Arkam dan sebagainya, membina suatu masyarakat baru. Tetapi kegagalan Arkam pada waktu itu bukan kegagalan projek pembinaan masyarakat baru. Cumanya kegagalan para pemimpin untuk bersabar, menerima kejayaan demi kejayaan, tapi cepat melata untuk nak berkelahi dengan orang politik. Nak campur politik lah, nak kelahi politik lah. Akhir menjadi mangsa ditebas oleh orang politik, maka hancur Arkam itu sendiri. Jadi sekarang ni dalam sejarah ada 2 asas sahaja untuk pembinaan masyarakat baru. Satu ialah pembinaan masjid. Jadi masjid ini jangan kita faham sebagai orang kita faham sekarang. Masjid ini ialah pusat komuniti. Ini satu lagi. Kita berapa kali cerita ke orang masjid. Masjid itu adalah pusat komuniti, bukan masjid macam masjid anda sekarang. Masjid anda sekarang masjid yang berpagar, yang cukup eksklusif, yang tidak terbuka kepada siapa-siapa, yang ada autokrasi dan sebagainya di situ. Jadi fungsi sebagai pusat komuniti itu menjadi pusat ibadat ritual. Sehingga kan kalau dakwah pada waktu itu pun bukan saja dakwah ritual, kita kata dakwah segala dalam negara kita dakwah ritual, tetapi kena ada satu lagi dakwah survival, dakwah untuk mencari kehidupan yang sebenar untuk masyarakat.
Jadi itu kalau kita baiki institusi masjid sebagai pusat komuniti. Itu siapa dia boleh buat? Orang akademik, orang intelektual, pemimpin masyarakat dan birokrasi sebagainya, campur dengan orang politik dan sebagainya. Tapi gabungan itu untuk menghidupkan semula asas masyarakat atau komuniti Islam itu tidak berlaku. Sebab itu kalau berlaku pertautan bangsa dan sebagainya pun tidak berasaskan kepada wadah Islam itu sendiri. Kita hanya berasaskan kepada kepentingan semasa. Sebab itu bila kepentingan semasa berlaku berbeza, maka akan berlakulah perpecahan, peralihan angin dan sebagainya. Dan yang keduanya ialah persaudaraan Islam. Persaudaraan Islam di Mesir telah menjadi satu badan ekstremis. Jadi perjuangannya sudah semakin sempit. Mula-mula diasaskan oleh Hasan Banna dengan sebagai suatu badan yang cukup eksklusif dan cukup inklusif. Dan siapa saja boleh berasas dalam tu boleh berasas, sehingga datanglah para penerima baru dengan Said Kutubnya, dia mula tutup jadi satu gerakan yang eksklusif. Sampailah lahirnya Taliban apa semua sekali. Jadi perjuangan-perjuangan yang untuk sekadar itu sahaja. Jadi bolehkah kita yang berhasrat untuk membina suatu ekosistem perjuangan bangsa dan agama dalam negara kita bergerak untuk membaiki institusi ini dan berkempen untuk memperkukuhkan lagi apa yang dikatakan persaudaraan Islam itu. Datuk Daud Cingah ni lari dah. Ajak nak tanya dia punya bisnes macam mana. Boleh ke kita buat trip haji? Orang UMNO ada situ, orang PKR ada dalam tu, dalam satu rombongan, biar dia berkemukah sambil-sambil tawah, sambil-sambil bincang lah, menginsafi diri. Ambil pemimpin UMNO letak situ, pemimpin PAS letak situ, PKR, amanah, apa-apa semua sekali. Duduk sekali. Macam mana boleh 3 minggu pergi Daud Cingah? Datuk, tak ada tadi, ajak nak tanya. Macam mana ni? Cik Arun, tinggal kita dua ada di luar. Tak apalah, masa ada sikit. Mungkin. Jadi kita sudah terperangkap dalam sistem yang sukar untuk kita nak keluar. Macam Datuk cakapkan tadi, bagaimana wakil rakyat sama ada adun ataupun MP ni, dia dah jadi macam pegawai kebajikan. Ya. Ini sedangkan MP itu sebagai lawmaker ini, dia ada sepatutnya ada peranan, ada tempat dia. Jadi sekarang ni cara sistem pemikiran masyarakat kita itu dah jadi macam tu. Jadi bila dah jadi macam tu, rakyat pun sikit-sikit pun dia bukan nak pergi ke pegawai kebajikan ke, penghulu ke, jabat zakat ke. Yang wakil rakyat ni juga pula dia seolah jadi pegawai kebajikan. Itu bukan tempat dia sebenarnya. Jadi kita nak keluar, satu contoh yang kecil macam Datuk sebutkan tadilah orang hospital dan sebagainya itu. Bagaimana kita nak keluar daripada corak pemikiran seperti ini, yang kita letakkan pada tempatnya yang sewajar. Jadi ahli parlimen, adun, tempat dia lain sebenarnya. Tetapi kenapa dalam keadaan benda seperti ini telah kita sudah jadi satu contoh, banyak benda-benda yang lain. Jadi kita nak membentuk satu ekosistem yang baru, seperti mana yang berlaku dalam negara-negara yang maju dan sebagainya itu, seperti Prof Yusuf sebutkan tadi itu. Jadi kita tidak ada sistem lah. Sistem apa sebenarnya? Jadi bila ada sistem ini, sistem yang tak relevan, sistem yang tak masuk akal, yang wujud dalam sistem politik kita ini. Jadi ini terbentuk hasil daripada sistem kita sendiri yang wujudkan, dan masyarakat pun dah jadi macam tu, dan macam mana kita nak ubah? Ini soal yang seperti inilah yang mencengkam dalam sistem kita ini. Itu dulu Datuk. Saya nak tanya Cik Arun, naratif ni apa? Kita perlu pada naratif baru lah. Yalah. Ini ciptaan orang-orang akademik yang orang akademik faham ke tentang naratif ni?
naratif politik baru, naratif Malaysia, naratif ni ialah kita sebenarnya kita tak tahulah, tapi maksudnya bahasa, pengertian bahasa kita fahamlah, tapi konsep untuk di-apply-kan dalam masyarakat kita susah juga untuk nak melihat dari segi bahasa mungkin kita faham kan, mungkin dari segi konseptual tu, naratif yang membina naratif baru kan, mungkin membina iklim baru ke, jalan baru ke, suasana baru ke, mewujudkan satu ekosistem baru ke. Lebih kurang macam itulah yang kita boleh faham. Kita bukan orang bahasa pun. Orang bahasa dia faham bahasa dia. Kalau kita nak jadi penterjemah yang baik, kemampuan bahasa tidak semestinya boleh digunakan sebab ilmu dalam bidang itu kan. Jadi bolehkah saya mencadangkan jalan pulang kita, oleh kerana kita dua, Jarun hari ni, 2-3 sekejap tadi, Ilham 4 lah. Kita kena ada satu naratif baru tadi lah. Ya, betul. Iaitu yang saya sukar nak namakan reformasi ke, transformasi ke, revolusi ke. Sebab kalau kata reformasi ini pengikut Anwar dah ni. Kalau transformasi, ini pengikut Najib dah ni. Jadi boleh saya namakan dalam bahasa asing tajdid. Kita perlu melakukan tajdid. Tapi tajdid tu satu konsep yang macam tadilah kita kena bincang apa bila kita sebut naratif dan kita sebut tajdid misalnya. Jadi apakah yang perlu? Mungkin kalau ini yang boleh kita anggap sebagai satu asas untuk perjalanan pulang kita boleh lanjutkan perbincangan ini. Maknanya sekarang ini untuk menyelesaikan soal perbalahan politik di kalangan orang-orang Melayu Islam dalam negara kita perlu ada islah atau tajdid. Tapi kalau kita bincang secara akademik yang tidak mempunyai asas aplikasi yang cukup, mungkin kita akan sesat di situ. Gimana ni? Orang bercakap, orang-orang yang pendidikan Islam ni panggil tajdid hadari lah, tajdid siasi lah, tajdid dini pun, tajdid hadari ataupun Melayu tamadun, tajdid tamadun, tajdid politik lah, mana tajdid agama pun ada. Muslim dianggap abduh sebagai orang yang mentajdidkan dia punya din, agama dia melalui pendidikan. Cuma nanti bila kita bercakap tentang tu, kita akan terbawa-bawa dengan cara kita orang akademik sebelum ini. Berbicara tentang akademik dan dibawalah teori-teori akademik itu, akhir sudah di situ saja. Kita cuba pujuk Prof Zainal tengok cakap sekali. Ini orang sosiologi. Sosiologi Mana Prof Zainal, Datuk Zainal. Ini Cik Harun kita ni. Okeylah. Tak ada apa, bukan senang juga untuk apa tu. Datuk. Nak ajak orang. Apa tu? Ilham. Kalau tajdid syumul macam mana? Tajdid syumul. Maksudnya keseluruhan terus. Ya, sebab kita sebut tajdid lah. Tapi dalam mentafsirkan tajdid itu, untuk bercakap tentang tajdid secara teori, okey. Tetapi untuk bercakap tentang tajdid secara yang boleh direalisasikan, itu masalah kita. Jadi maknanya perbincangan tu betul-betul kena sistematik dan berasaskan kepada fakta-fakta yang jelas sebagai kepada masyarakat kita. Saya masih ingat lagi apabila saya tahun awal
80-an pergi menjadi tamu pada Pak Nasir masa tu dekat 2 minggu. Dia kata kelemahan kita waktu Soekarno memberi peluang kepada Masyumi menubuhkan kerajaan untuk memerintah Indonesia. Dia kata kekurangan kita ialah kerana kita kekurangan fakta. Fakta itu kurang. Jadi kita buat satu keputusan tidak berasaskan kepada asas-asas saintifik. Tidak ada fakta. Kemudian kata dia, satu lagi kegelujuhan. Apabila berlaku revolusi, kena untung, menggulingkan Subandario, apa menggulingkan Soekarno semua sekali, reacts pokok Islamis ni terlampau kuat, lalu komunis itu diburu sampai komunis mencari perlindungan orang-orang Kristian. Maka bermulalah Kristian itu berkembang. Jadi dalam negara kita pun kecenderungan orang bukan Islam masuk Kristian itu lebih besar daripada, walaupun kita cakap sebanyak mana pun, kecenderungan mereka itu untuk masuk Kristian jauh berpuluh-puluh kali ganda dengan kecenderungan mereka itu untuk memeluk agama Islam, walaupun agama Islam agama rasmi. Mungkin kerana kegelujuhan orang kita dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam. Saya sekadar menyebut secara nanti mungkin Ilham pun tak berapa setuju apa yang saya kata itu. Tapi itulah mungkin benda-benda yang kita perlu fikirkan bila kita nak bercakap tentang tajdid. Tajdid adakah mesti kita baharukan semua sekali, ataupun tajdid berarti kita reform ke, transform ke, ataupun islah dan sebagainya. Ini semua-semua yang kita boleh, kalau bolehlah kita cadangkan. Cuma yang kita punya orang ini duduk dalam Facebook tu ramai. Malah Facebook menasihatkan saya supaya berbuat sesuatu sebab untuk nak ajak orang ramai masuk Facebook. Tapi saya buat tak tahulah, reluctant. Kita bukan nak cari, tak payahlah, biarlah orang cari sendiri, tak payah Facebook tolong cari kat kita. Jadi oleh kerana itu tengoklah dulu kita berseru kepada rakan-rakan kita di luar sana supaya mempercepatkan proses kita mempunyai rakan dialog yang serius dalam program ini supaya kita berjaya sekuat-kuatnya membina asas bagaimana untuk membantu bangsa kita yang lemas. Sebenarnya kalau kita bercakap jumpa dengan orang politik, kita tahu mereka itu sedang lemas. Tahun 2016, bila kita buat multaqa pertama untuk memperkukuhkan Majlis Dakwah Negara MDN pada waktu itu, ada 1-2 orang politik yang dia kata saya mengaku betul-betul. Orang politik kerajaan pada waktu itu bahawa kami orang-orang politik sekarang sedang berada dalam keadaan lemas yang perlu kepada pertolongan. Okay. Tapi bila mendapat pertolongan, mungkin bila hilang daripada lemas tu, dia bila boleh bernyawa balik, dia jadi orang politik biasa baliklah. Kami perlu dipandu apa-apa semua sekali. Dan itu juga kelemahan kita, orang-orang gerakan Islam, kebangsaan dan sebagainya. Okeylah Cik Arun. Prof, ada nak kata lagi ke? Nak sokong Datuk punya tadi ni. Saya masih duk bertanya, duk fikir dalam, kalau nak kembali balik kita kena ada sistem tadi lah. Terakhirnya Datuk sebut buat tajdid dan islah. Tapi yang perlu ada sebelum tajdid dan islah ini, ataupun nak membina sesuatu sistem ini, iaitu kita kena ada yang sebut tadi lah, maklumat. Contoh yang paling jelas ialah, dan maklumat itu mesti benar. Kalau setidak 100% benar pun, setidak-tidaknya untuk akan datang. Sebab kita akan melihat masa depan kita kan. Misalnya, Grab Food ni. Grab Food, Shopee. Dia tahu di satu pihak ada pembekal. Dan di satu pihak lagi ada pembeli. Dan dia menyiapkan suatu sistem di mana kedua-dua ini, dan dia perlu tahu maklumat dari segi apa yang dikendaki oleh
orang dan apa yang dapat dibekal oleh pembekalnya. Jadi saya rasa dalam politik kita pun macam tu juga. Jadi rakyat biasanya nak apa? Yang ahli politik ni nak bekalkan apa? Jadi kita sebutlah tadi akhirnya ahli politik itu menjadi sebagai pegawai kebajikan. Sebab dia rakyat nak tu. Sebab rakyat nak tu dia jadi macam itu. Jadi saya fikir perlu ada di sana satu maklumat, satu data-data yang sahih, yang betul. Dan tanpa maklumat ini kita tak boleh merancang. Kita tak boleh melihat ke depan. Macam kita kata nak buat sekolah sepadu ke sebenarnya sekarang ni. Kita masih dalam trial, cubaan. Kita dengan buat sekolah tahfiznya, kita masih dalam trial. Sebab kita tak ada maklumat yang sebenar. Dan kalau kita tengok di maklumat yang hak lain yang saya sendiri dapat dengan pelajar betul masuk UKM dia kata kadang-kadang saya bertanya kepada guru agak sebab saya buat tahfiz, tapi saya ini nak jadi ahli sains, jadi ahli medical semua. Jadi di sekolah itu ada 2 guru. Satu guru yang hafal Quran yang ajar saya untuk menghafal. Satu guru sains. Bila saya jumpa fakta-fakta sains, saya bagi tahu ayat Quran ini. Cikgu saya tak kata apa. Oh gitu lah, gini-gini. Jadi dia pergi bila dia pergi tahu ke ustazah atau ustaz dia tentang dalam Al-Quran ni ada ayat yang berhubung dengan katakanlah berlakunya gerhana ke apalah teoretik apalah. Jadi dia menerangkan saintifik yang ustazah tak faham. Tapi diminta supaya dia yang mensepadukan itu. Nampak? Jadi adakah Datuk esok menganggap kita ni yang duk cakap tentang islah tajdid kita ni macam grapefruit ke? Saya begini, saya anggap macam mana nak menghubungkan di antara ahli politik yang tidak ambil kesempatan di atas politiknya untuk tapi minta dia bercakap atas kebenaran. Tak nak jadi isu-isu masyarakat seperti isu rasuah ke, isu tak cukup makanan ke, isu COVID ke, everything nak dipolitikkan. Apa kita sebenarnya? Kita tidak ada dalam dunia ini orang suka rasuah. Tak ada dalam dunia ini orang suka sedikit COVID. Dan kita tahu saya rasa orang yang makan rasuah sendiri pun tak suka pada rasuah tu dah. Pencuri pun tak suka pencuri. Tapi sekarang ni maklumat itu yang ada, akhirnya kita akan jadi benci betul kita rasuah karena sebilangan wang yang begitu banyak yang boleh digunakan untuk membangun negara terbazir begitu saja. Tak kira lah siapa yang melakukannya tentang hukuman itu dah terakhir sekali pasti Allah Ta'ala akan menghukumnya. Kalau tak di dunia ini di akhirat. Pada saya itulah sebagai seorang ahli akademik ini. Tetapi sekarang saya mencari-cari. Kalau saya yakin bahawa Islam itu sebagai nizam wahai satu sistem. Sistem yang bagaimana? Bila Datuk sebut ya tadi, kenapa Rasulullah tak bina negara Islam di Mekah dan menunggu-tunggu di Madinah? Dan dia bertanya bina sistem sebab di sana ada orangnya. Di sana ada angka dan datanya, ada maklumatnya dan sebagainya. Kita kekurangan benda ini. Kadang-kadang di universiti kita buat juga pendidikan, tapi pendidikan tak menuju ke arah situ. Ada yang sebagainya itu. Jadi tapi macam itulah Datuk. Kadang-kadang kita ni kalau tak faham sirah Rasul. Rasul kata saya tidak akan buat negara Islam di Mekah kerana ekosistem tak sesuai. Tapi kita nak buat juga. Nampak? Orang cakap tentang big data. Apa dia kak? Ada ke dalam di Malaysia ni yang tak dapat data-data yang macam tu? Inilah maknanya kalau kita lihat kebetulan saya baru ada siapa hantar WhatsApp betul-betul lah. Katanya di Tel Aviv ada satu universiti yang ada berkaji tentang Islam dan gerakan Islam, Hamas dan sebagainya. Dan hari ini mereka berjaya menerobos masuk sekarang ni atas pemahaman mereka. Jadi mereka belajar Islam. Tapi mereka guna. Jadi maksud saya begitulah. Dan kejayaan ni bukan kejayaan Prime Minister of Tel Aviv di Israel tu. Tetapi ahli akademik yang mengkaji tentang bagaimana dia nak negara yang berpengaruh tentang Islam yang menjaga orang Palestin hari ini jadi kawannya dan malah bagi citizenship dan sebagainya. Masyarakat kita boleh terima kalau kita suruh belajar Tionghoa? Saya begini, dulu kita ada IKUM Ikon. Kita nak lihat
orang Barat itu dari kacamata kita. Bukan orang orientalis cuma melihat Timur daripada kacamata Barat, dia boleh jaga. Tapi kita sekarang kita nak melihat Barat daripada kacamata kita. Itu juga dengan sekarang ni, kalau boleh kita buat pusat kajian Cina untuk melihat daripada kacamata kita. Sebuah negara yang bermultirasial, yang agamanya Islam sebagainya, melihat kepada kebangunan ekonomi Cina ini. Kak UM dah buat China Study itu mampu. Tapi sekali lagi kalau orang politik pergi sekacau terbuai itu, kalau saya ambil kes Israel tadi yang saya baca tu, dia membina universiti, dia bagi dana universiti, tapi dia tak kacau aktiviti research dan sebagainya universiti. Tapi dia pasal politik, dia lah politiknya. Datuk, bolehkah kita bercakap tentang kita kena reform universiti kita? Kita ada menteri, kita ada perdana menteri, kita ada macam-macam orang-orang besar yang dah salah jalan yang diambil itu. Majoriti orang kata salah, mengajar orang kita jadi hipokrit dan sebagainya. Tapi kita tetap juga melaksanakannya. Saya pernah masa tu kata kepada orang yang baru dilantik sebagai ketua CEO MQA, kata bolehkah buat sesuatu yang berbeza sikit, anda akan menjadi sangat popular di kalangan masyarakat. Dia kata tak berani. Tengok macam mana. Dah saya tengok yang lain saya bahasa Melayu pun kita tak terima. Saya bukan bercakap bahasa Melayu yang mungkin orang kata dia dengan bahasa Melayu bukan kerana bahasanya. Kita kena menguasai bahasa Inggeris, malah bahasa Mandarin dan sebagainya. Tetapi sebagai jati diri yang merubah orang Melayu ini dalam perspektif, jangan ditukar. Sebab tu saya cukup sensitif bila istilah yang kita dah pakai, saya dah sebut kali, mungkin dah dengar. Maklumat yang mempunyai nilai-nilai maklum yang ada aspirasi daripada quote-unquote Islam. Kita tukar pada informasi. Begitu juga dengan sekarang ni, solution jadi solusi. Kita ada nilai dalam penyelesaian itu. Komitmen, iltizam. Jadi saya agak ini sebab secara tidak langsung, bila kita menerima bahasa Inggeris, kita sedang membuang acuan kita. Apatah lagi kita nak membicarakan sistem tadi. Kalau kita cakap syura, dia ada sistem dia yang berbeza dengan ordinary meeting. Mesyuarat lain, syura itu lain. Jadi bila kita bercakap tentang ini, jadi inilah salah satu nak kembali kepada identiti diri. Orang dah kata kita ini ekstrim, Melayu dan sebagainya. Sebab tu saya pernah cadang, masa saya duduk dalam bot Dewan Bahasa, tak bolehkah kita ada JAKIM satu duduk di Jabatan Menteri. Dewan Bahasa ni duduk macam duduk di bawah Jabatan Menteri. Iaitu yang memastikan bahasa ini really menjadi semangat untuk. Kalau kita dah hilang tu, jadi istilah yang Datuk sebut tadi, reform ataupun tajdid islah, orang tak kenal. Bila dia memikir dalam platform ataupun dalam bentuk reform, dia akan buat reformasi dalam bentuk sekular. Sedangkan tajdid tidak sekular, islah tidak sekular, reform sekular. Very sekular. Sama dengan etik, very sekular. Adab dan akhlak. Okeylah, kita gunalah perkataan tajdid. Tapi tak berlaku. Jadi kalau setakat guna perkataan tu belum tentu isinya boleh berjadi. Kalau dulu kita teruskan dengan UKM dengan bahasa Melayu dan universiti dulu, dah hebat dah kita dengan bahasa Melayu. Kita akan menjadi sebagai suatu kita kata perigi di mana orang nak gali bahasa Melayu tu di tempat kita. Tapi kita alih benar ni. Lepas tu saya melihat perjuangan bahasa Melayu itu bukan hanya setakat nak cakap bahasa Melayu, nak tulis buku Melayu, dah. Lebih kepada melihat identiti kita. Betul. Terus sekarang bila Datuk sebut islah, nak kena dicerita pula islah tu makna apa? Sebab dia memahami reform. Kalau tak sebut reform, dia macam dia tak parti. Maka kita perlulah reformasi yang dimaksud ialah tajdid atau Islam. Okey Datuk. Kita dah 1 minit lebih 1 minit dan tadi pun kita lewat sikit 2-3 minit InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dan saya nak mengajak rakan-rakan kita di luar sana
supaya boleh bersama kita berbincang di sini. Sebab kita perbincangan kita di sini bukan kita nak goda parti itu, goda parti ini. Kita perbincangan untuk bangsa dan agama kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan saya tidak akan serik dengan segala perbincangan yang ada dan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir dan harap pada minggu-minggu akan datang akan terus konsisten hadir. Carilah masa yang terluang untuk itu. Akhir kata, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.